Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dia masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk kita teruskan bincang soalan UPKK siri yang ketiga, yang mana pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan subjek sirah, soalan subjektif. Okey, kita tengok. Okey, sirah bahagian B 40 markah. Okey, kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 1. Okey, soalan 1 12 markah. Baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okey, baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okey, kita baca petikan dulu. Nama asal Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau berketurunan bangsawan Quraisy. Selepas beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau lebih dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dilahirkan pada tahun kedua selepas tahun gajah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dilantik menjadi khalifah yang pertama dalam Islam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun 11 Hijrah bersamaan dengan 632 Masihi. Okay, dan beliau memegang jawatan sebagai khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pada malam Selasa 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah ketika berusia 63 tahun dan disemadikan bersebelahan dengan makam Nabi. Okey, itu adalah petikannya yang kita dah baca. Okey, soalan 1.1, tulis nama penuh Sayyidina Abu Bakar. Tulis nama penuh Sayyidina Abu Bakar. Okey, jawapannya adalah Abdullah bin Abi Quhafah. Okey, kalau kita tengok dalam petikan, Abdullah bin Abi Quhafah ni terletak pada hujung baris yang pertama dan awal baris yang kedua. Abdullah bin Abi Quhafah. Okey, dah ada dalam petikan. Okey, apakah gelaran Sayyidina Abu Bakar setelah memeluk Islam? Apakah gelaran Sayyidina Abu Bakar setelah memeluk Islam? Okey, gelarannya Abu Bakar As-Siddiq. Okey, Abu Bakar As-Siddiq. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya adalah, bilakah Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah? Bilakah Sayyidina Abu Bakar dilantik menjadi khalifah? Okey, jawapannya pada 11 tahun ke-11 Hijrah bersamaan 632 Masihi. Selepas kewafatan Rasulullah. Okey. Kemudian soalan ba ni, berapa lamakah beliau memegang jawatan itu? Berapa lama Sayyidina Abu Bakar memegang jawatan sebagai khalifah yang pertama? Iaitu 2 tahun 3 bulan. 2 tahun 3 bulan Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama selama 2 tahun 3 bulan. Okay. Soalan seterusnya 1.4, Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia pada usia 63 tahun, iaitu sama umur dengan Nabi Muhammad. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun meninggal pada usia 63 tahun dan Sayyidina Abu Bakar juga meninggal pada umur 63 tahun. 1.5, bilakah Sayyidina Abu Bakar wafat? Bila Sayyidina Abu Bakar wafat? Ada dalam petikan tu ya. Malam Selasa 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah. Malam Selasa 23 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah. Okey. Soalan seterusnya,
Jawab semua soalan. 2.1, nyatakan dua contoh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyatakan dua contoh mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang pertama Al-Quran, yang kedua Isra Mi'raj, ataupun awak tulislah air keluar daripada celahan jari ke, membelah bulan ke. Okey, apa-apa je mukjizat Nabi Muhammad yang awak tahu. Okey, kemudian 2.2, jelaskan dua peribadi Rasulullah. Okey, jelaskan dua peribadi Rasulullah. Antaranya ialah penyayang kepada kanak-kanak. Yang kedua, sabar terhadap tentangan kafir Quraisy. Ataupun awak nak tambah apa lagi kepribadian, sifat peribadi Rasulullah ni? Memaafkan orang, mendahulukan salam. Okey, macam-macam lagi lah. So, yang kita pilih dua ni, penyayang kepada kanak-kanak dan sabar terhadap tentangan kafir Quraisy. Okay, seterusnya, nyatakan dua peperangan yang berlaku pada bulan Syawal. Peperangan yang berlaku pada bulan Syawal. Okay, yang pertama, Perang Khandaq. Yang kedua, Perang Uhud. Okay, seterusnya, 2.4, berikan dua perbezaan sikap masyarakat jahiliyah. Dia nak perbezaan sikap masyarakat jahiliyah sebelum dan selepas kedatangan Islam. Okay, kita bagi jawapan dia ada 1 dan 2. So kita tulis apa tu? Yang pertama ni sebelum. Mengamalkan riba dan menyembah berhala. Ini sebelum kedatangan Islam. Selepas kedatangan Islam, tiada riba dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun awak ada pilihan jawapan yang lain, boleh ditulis kat sini. Okey. 2.5, mengapakah sistem muamalah Islam telah diterima oleh masyarakat sekarang? Mengapakah sistem muamalah Islam telah diterima oleh masyarakat sekarang? Yang pertama, okey, paling dan sudah semestinya kita mengamalkan muamalah Islam tu akan mendapat pahala dan dapat menggunakan harta pada jalan Allah. Ataupun awak boleh tambah mana-mana jawapan yang berkaitan dengan kebaikan muamalah Islam. Macam contoh, tidak ada penindasan dan penipuan dan sebagainya lah. Okey, seterusnya soalan 3. Baca petikan di bawah dan jawab soalan berikut. Okey, kita baca petikannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan hubungan diplomatik dengan negara bukan Islam bertujuan mengajak mereka memeluk Islam. Baginda memberi layanan yang baik walaupun ada dalam kalangan mereka yang bersikap ganas dan kejam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyediakan beberapa buah rumah yang besar dan cantik di bandar Madinah untuk utusan-utusan tersebut berehat. Okey, kita dah baca petikannya. So kita tengok soalan dia. Okey, siapakah yang mengadakan hubungan diplomatik dengan negara bukan Islam? Jawapannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ataupun boleh jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia tanya siapakah yang mengadakan hubungan diplomatik dengan negara bukan Islam, jawapannya adalah Nabi Muhammad ataupun Rasulullah. Soalan 3.2, apakah tujuan Rasulullah mengadakan hubungan diplomatik? Apa tujuan Rasulullah mengadakan hubungan diplomatik dengan mereka tu? Mengajak mereka memeluk Islam. Tujuan Rasulullah adalah untuk mengajak mereka memeluk Islam. Yang ketiga, bagaimanakah layanan yang diberi oleh Rasulullah? Rasulullah memberi layanan yang baik kepada mereka, kepada orang yang daripada negara-negara bukan Islam tu. Okey, layanan yang baik. Kemudian
3.4, bagaimanakah keadaan rumah yang disediakan oleh Rasulullah? Macam mana keadaan rumah yang disediakan oleh Rasulullah? Besar dan cantik. Okey, ni jawapan dia, besar dan cantik. Okey, seterusnya, di manakah rumah rehat yang disediakan oleh Rasulullah? Dekat mana? Di Bandar Madinah. Dekat Bandar Madinah. Seterusnya, okey, soalan 4.1, tulis dua kaum Ansar. Dua kaum Ansar. Okey, kaum Ansar ada dua, Aus, Khazraj. Okey, dua kaum Ansar, kaum Aus dan kaum Khazraj menjadi golongan Ansar. Okey, kemudian 4.2, berikan dua bahagian mukjizat Nabi Muhammad. Berikan dua bahagian mukjizat Nabi Muhammad. Yang pertama, mukjizat hissi. Yang kedua, mukjizat maknawi. Okey, hissi dan maknawi, bahagian mukjizat. Okey, 4.3, tuliskan dua tempat perhijrahan orang Islam pada zaman Rasulullah. Dekat mana dua tempat orang Islam berhijrah pada zaman Rasulullah? Yang pertama, Habsyah. Yang kedua, Yathrib. Okey, yang pertama Habsyah dan yang kedua Yathrib. Yathrib tu Madinah lah. Okey, seterusnya 4.4, Isra' bermaksud, apa maksud Isra'? Isra' ialah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj bermaksud, Mi'raj pula bermaksud perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Baitul Ma'mur, ataupun perjalanan dari Masjidil Aqsa ke alam langit. Okey. Ini berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj lah. Isra' tu perjalanan Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj pula perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Baitul Ma'mur untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak ambil kefarduan solat. Okey. So dia nak maksud Isra', maksud Mi'raj. So kita dah jawab. Okey, maka selesai kita punya menjawab soalan UPKK ataupun contoh soalan UPKK pada kali ini berkaitan dengan subjek sirah, soalan subjektif. Semoga video ini memberi manfaat untuk anak-anak pelajar mengulang kaji pelajaran bagi menempuhi peperiksaan UPKK nanti. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf atas salah dan silap. Semoga kita bertemu lagi di video seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.